Berdepan masalah kesihatan mental bukan satu perkara yang mudah, apatah lagi untuk mengakui diri sedang berdepan masalah tersebut. Namun tidak pada Fatihah Shuib. Anak muda berjiwa besar ini secara terbuka berkongsi pengalaman menghadapi bipolar tahap 2. Laporan Khairunisa Kasnun. Ramai yang beranggapan orang yang mempunyai masalah mental ini gila. Stigma itu silap. Setiap individu yang didiagnos mempunyai isu dengan kesihatan mental mereka ada ceritanya yang tersendiri. Dan ini cerita Fatihah Shuib, pengasas One Moment for Them. Nama saya Fatihah Shuib. Saya berumur 27 tahun. Saya merupakan pesakit mental bipolar type 2. Salam sejahtera, saya Bayata dan saya akan membincangkan tentang definisi dan maksud kecelakaan mental ataupun mental disorder. Baik, kecelakaan mental adalah satu pola psikologi yang berkaitan dengan stres atau kelainan mental. Mereka yang menghadapinya tidak dianggap sebagai seseorang yang mempunyai perkembangan mental yang normal. Kecelakaan mental mempunyai berbagai tahap gangguan, jangka masa serta tahap keturutannya. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis kecelakaaan mental. Jenis yang pertama merupakan gangguan keresahan, termasuklah gangguan panik, gangguan obsesif kompulsif, dan juga fobia. Jenis yang kedua merupakan kemurungan, gangguan bipolar, dan gangguan mood yang lain, di mana gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang menyebabkan tempo kemurungan dan tempo mood menjadi tinggi. Jenis yang ketiga merupakan gangguan pemakanan, di mana tablet pemakanan kita boleh menjejaskan kesehatan fisikal dan juga psikososial kita. Jenis yang keempat merupakan gangguan personality, di mana ia merupakan sejenis masalah kesehatan mental, di mana sikap, kepercayaan, dan tingkah laku seseorang menyebabkan mereka akan menghadapi masalah dalam kehidupan seharian. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan tentang faktor yang mendorong kepada kecelakaan mental. Yang pertama adalah krisis kekeluargaan. Ini bermakna berlaku konflik dalam keluarga. Seperti contohnya, ahli keluarga terlibat dengan dadah, pergaduhan antara ibu bapa ataupun krisis antara adik-beradik. Semua masalah ini akan menjejaskan keharmonian dan kestabilan keluarga. Dan apabila masalah ini tidak dikendalikan dengan baik, kesihatan mental seseorang individu itu akan terjejas dan akan mendorong kepada kecelakaan mental. Faktor rakan sebaya terjadi apabila berlakunya krisis antara rakan sebaya. Krisis lazimnya terjadi apabila berlakunya perselisihan faham antara rakan sebaya. Keadaan ini akan lebih memudaratkan individu tersebut sekiranya berlaku krisis antara rakan sebaya di dalam kelas yang sama. Sekiranya krisis ini berlaku dalam jangka masa yang lama, ia akan menyukarkan individu tersebut berhadapan dengan rakan sebaya. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut hilang fokus di dalam kelas dan seterusnya akan menjejaskan prestasi individu dalam pelajaran. Jika krisis ini tidak dibendung, permasalahan ini akan melarat kepada permasalahan kesihatan mental individu tersebut. Faktor yang ketiga ialah faktor putus cinta ataupun perceraian. Ketika seseorang dalam fasa putus cinta ataupun perceraian, terutamanya apabila mereka tidak boleh menerima akan kehilangan insan yang mereka sayangi, mereka akan mula memikirkan tentang kehidupan yang bakal mereka jalani tanpa insan yang disayang di sisi, sehingga setiap hari mereka hidup dalam ketakutan dan kesedihan yang melampau. Kesemua perkara tersebut boleh mendorong kepada stres kepada faktor yang terakhir yang mendorong kepada masalah kecederaan dalam hidup. Okey, iaitu faktor sosioekonomi. Remaja yang tinggal di persekitaran sosial. Persekitaran sebagai unsur penting dalam kecederaan mental. Masalah ini berlaku akibat kekurangan dari segi sosioekonomi, iaitu tempat tinggal yang sempit, tiada tempat permainan, tiada sistem pembentungan air dan elektrik. Terdapat beberapa rawatan untuk kecelaruan minda, iaitu seperti rawatan psikotropik. Terdapat berbagai jenis ubat-ubatan yang dikelaskan sebagai ubat psikotropik yang digunakan untuk perawatan penyakit mental. Ubat-ubatan antipsikotik
boleh mengurangkan atau menghapuskan gejala-gejala psikosis, sementara ubat-ubatan jenis lain boleh mengurangkan tekanan, kemurungan dan keresahan. Seterusnya, saya akan berkongsi antara cara-cara menangani masalah kecelaruan mental dalam hidup. Antara caranya adalah individu boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Ini adalah kerana amalan profesion kaunseling adalah berkaitan dengan kesihatan mental, psikologikal dan prinsip pembangunan manusia. Jadi, fungsi kaunselor ini tidak sama seperti psikiatri. Ini adalah kerana kaunselor ini menawarkan perkhidmatan seperti membantu klien supaya mereka celik akal untuk memahami dan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi, ia akan memberi fokus kepada populasi sihat. Ia juga tetap berperanan penting dalam membantu mencegah sakit mental, menguruskan tekanan serta mengekalkan kesejahteraan diri seseorang individu. Cara menangani kecelaruan mental adalah dengan rawatan tingkah laku yang dikenali sebagai terapi perilaku kognitif CBT. Rawatan jenis ini memberi tumpuan kepada membantu pesakit mengubah cara berfikir atau tingkah laku yang tertentu yang mengganggu dan menimbulkan gejala penyakit. Terdapat berbagai jenis rawatan tingkah laku yang boleh digunakan untuk merawat penyakit mental tertentu. Rawatan elektrokonvulsif juga dikenali sebagai terapi elektrokonvulsif ECT yang dahulu dikenali sebagai electroshock therapy. Terapi ini merupakan rawatan psikiatrik yang konvensional yang mana rawatan ini diberikan melalui pengaliran elektrik bervoltan amat rendah yang merentasi otak seseorang. Kursus biasa ECT melibatkan beberapa pentadbiran, biasanya diberikan 2 atau 3 kali seminggu sehingga pesakit tidak lagi mengalami gejala. Biasanya cara untuk mengatasi masalah, dia mengamalkan cara hidup sihat selain meneruskan kerja-kerja kebajikannya dengan aktif. Pesan Fatihah, sokongan dari masyarakat sekeliling amat penting dalam usaha membantu mereka yang mengalami masalah sepertinya untuk pulih.